roh yang baik ni, Allah, malaikatmu pun serah kat, kalau mati baik husnul khatimah, serah kat kumpulan malaikat rahmat. Lepas mai punyalah ramai, bersusun-susun, kita akan tengok bersusun sampai jauh mata memandang, Nabi kata. Sebab nak iring orang mulia, nak iring satu orang yang beribadat kepada Allah, satu orang yang mampu membenamkan nafsu dan selamat daripada godaan syaitan, satu orang yang mengutamakan Allah, satu orang yang mengutamakan Rasul, satu orang yang merindui akhirat, satu orang yang merindui Allah dan Rasulullah. Ia adalah satu perkara yang sukar, terutamanya di akhir zaman apabila manusia mentuhankan bumi dan urusan dunia, menyembah kewangan dan pangkat takhta. Waktu tu bila orang husnul khatimah meninggal, Allah hantar ramai pasukan malaikat. Begitulah yang dijawab juga oleh Al-Imam Syafi'i. Waktu Abdullah bin Abil Hakam mimpi melihat Al-Imam Syafi'i di alam barzakh sana. Yang ni saya cerita sikit. Kemudian bila roh kita dibawa, kita akan dibawa naik ke atas. Dibawa naik ke atas, terbang. Roh lah, roh dia punya peredaran tempat dia ajaib. Nak tahu macam mana? Tunggu hari kematian, kita akan melaluinya. Mesti naik atas. Yang ni ada dalil Quran. Bila roh orang beriman naik, malaikat yang jaga langit pertama sampai langit 7, kesemuanya malaikat yang berbeza-beza. Seorang hak jaga pintu. Luas. Langit ni luas, satu langit nak habis pusing 500 tahun. Bumi saya. Kita kalau naik peterbang kan, daripada hujung utara sampai hujung selatan, berapa hari dah habis? Beberapa hari sahaja. Langit 500 tahun, satu lapis langit. Tapi roh dia lebih laju. Sebab tu roh orang hidup boleh berjumpa dengan roh orang mati di alam barzakh. Hak ni dia bahas dalam kitab tauhid, dan dalil dia sangatlah banyak. Roh orang hidup, dalil Quran lagi. Roh orang hidup boleh jumpa dengan roh orang mati. Yang tu pun sagi juga. Sagi tak sagi, saya nak pergi KL dah lagi. Esok pagi Penang kena ada KLA. Silap ni saya silap hari bulan kan, punyalah letih, saya tak tahu silap hari bulan. Tuan-tuan sekalian, kalau tak ada, tuan-tuan pergi sendirilah ke alam tu. Ni ada yang kalangan kita mungkin bulan ni kan, hak 2 tahun lepas dengar ceramah ni, tak ada dah malam ni. Tidak, tak ada habis dengar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila naik, malaikat hak jaga langit pertama tanya, siapa? Kami nak bawa masuk roh fulan bin fulan. Dia cek nama, ada, barulah pintu langit dibuka. Kerana pintu langit ditutup 24 jam semenjak Rasulullah dilahirkan. Tidak ada lagi jin dan syaitan yang berupaya untuk mendekati langit dan mencuri berita-berita langit daripada perbualan malaikat. Ini hadis sahih juga. Dulu mereka duk curi buat turun, beritahu kat Bomono, beritahu kat Yapin, beritahu kat Rasul apa nama Gahar apa semua kan. Beritahu puak ni sonok duk jual maklumat. Lepas Nabi wafat 24 jam pintu langit pertama sampai nombor 7 ditutup, kecuali bulan Ramadan. Ada nama naik. Bila naik, semua malaikat hak duduk di langit pertama hak luas tadi, yang sedang beribadat 24 jam kepada Allah. Ada langit malaikat rokok selama-lamanya sampai kiamat. Ada langit malaikat sujud selama-lamanya sampai kiamat. Ada langit malaikat menyebut subhanallah selama-lamanya sampai kiamat. Tak bergerak. Pasal saya sebut sampai kiamat, sebab bila malaikat Israfil tiup sangkakala pertama, semua makhluk mati termasuk para malaikat. Ketika itu langit akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma natwis samaa ka tayyis sijil lil kutub. Kami akan gulung. Tak ada dah, tak nampak dah langit. Tak ada dah.
kita akan beranjak dan beralih ke alam baru yang ada dua negeri sahaja, namanya negeri syurga dan negeri neraka. Naik langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai di langit 7, Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun memuji ruh yang dibawa naik ni. Allah pun puji. Allah Ta'ala kata letakkan buku amalannya di tempat yang bernama Illiyin. Dalam alam ni saya jumpa ada seorang nama Illiyin, nama dia Al-Zasha Illiyin. Senior waktu mengaji Maktab Mahmud dulu. Al-Zasha tu saya tak tahu apa dia. Illiyin tu rupanya kalla inna kitabal abrari lafi Illiyin. Tuan pun dah baca ayat tu. Malam ni baru tahu Illiyin ni ialah store untuk simpan buku amalan orang baik daripada Nabi Adam sampai kiamat. Lah duk ada orang yang dah meninggal yang baik-baik, para nabi, rasul, awliya, salihin, semua di situ. Waktu sampai di langit ketujuh, bila Allah sebut letakkan buku amalannya di Illiyin, maksudnya kita orang soleh. Lepas tu turun, kita akan turun balik pergi ke alam barzakh. Mana? Wallahu a'lam, tak tahu. Satu alam yang penuh misteri. Kita akan melalui perjalanan itu seorang diri dan amalan kita. Dan Nabi sebut, amalan kamu yang baik itulah sebaik-baik peneman perjalanan barzakh kamu. Turun mai, orang masjid pun dah semayang, kita apa? Ambil kita, tak. Talqin apa semua, tahlil. Mazhab kita sunat, ditalqinkan. Wahabi tak mau, sudah. Jangan berkelahi, sudah. Tak mau, kalau dia kata dia tak mau buat, tak apa, tak mau buat. Ni dia tuduh kita bid'ah. Dia kata tu dia buat bid'ah, buat dah. Buat dah talqin atas kubur, buat dah tahlil. Talqin ni ada dalam kitab fiqh. Maksudnya ulama bahaskan dan ada dalil. Selit juga, Wahabi ni kena selit juga. Sebab kuih banyak kan. Tuan-tuan sekalian, satu hadis yang sahih. Dua. Yang pertama, sesiapa yang pada hari kematiannya, hadis pendek ya, hadis sahih, lalu dia didoakan lebih daripada 70 orang soleh, Allah akan mengampunkan dia dan mengangkat azab kubur daripadanya. Tuan-tuan tengok hari kematian, siapa yang ramai mai hari kematian kita? Paling ramai ialah adik-beradik dengan kawan-kawan kita. Kawan saya askar seorang, kanser otak, meninggal muda 20 lebih. Tentera, tak ingat lah, Laut Guard, tentera darat dua tu. Bila hari dia meninggal, 5-6 biji bas, trailer apa semua penuh dengan askar. Sebab dia tentera. Kawan-kawan tentera mai, alhamdulillah. Kalau kita AJK motor besar, bikers, maka di hari kematian kita akan tengok, orang akan tengok, ui banyaknya motor besar main, 4-50 biji, semua geng motor besar, bukain tu kan, semua main bukain. Bila kawan kita pergi, pergi semalam, bulan lepas baru ride, no, tu lah, mati dah dia pun. Dan apabila orang yang selalu datang ke masjid, kawan-kawannya orang masjid, kawan-kawannya ustaz-ustaz, alim ulama, pelajar-pelajar sekolah-sekolah agama dan tahfiz, maka pada hari kematiannya kita boleh melihat, alhamdulillah, ratusan orang-orang agama ini, ratusan orang-orang soleh membanjiri tanah perkuburan mendoakan orang itu. Sesuai dengan siapa kita duk habiskan masa di atas muka bumi. Nabi kata ada 70 orang soleh, Allah akan ampunkan kita dan angkat azab kubur daripada kita, insya-Allah. Pilihlah tuan-tuan. Di kuliah ni berapa puluh sekolah agama, berapa puluh tahfiz tu ada. Bawa beras 10 kilo tiap-tiap bulan, cari 3 tahfiz, cari 3 sekolah agama, kan susah pun. Lepas 3 tahun duk pi tiap-tiap bulan, meninggal. Lepas pun kata ustaz, hak duk pi beras tiap bulan tu tak ada dah. Bila-bila? Pagi tadi pergi 7, lagi pergi 2 nak simpan. Tak apa, lagi saya buat pergi budak apa, pergi semayang. 30 orang budak-budak yang berjiwa bersih, yang setiap hari dengan Quran,
semua datang dengan Quran dan bersorban jubah elok, penuh perkuburan kita. 1 tahfiz, 5 tahfiz. Bukan nak suruh bagi 1000 pun sebulan 1 tahfiz. Beras 10 kilo je, cari 5 tahfiz. Yang kedua, seorang sahabat juga hadis sahih. Hadis ni sebut bahawa kalau satu orang meninggal, tempoh untuk kita duduk di perkuburan dia yang paling baik ialah selama seekor kambing disembelih, dilapah dan dibahagikan daging-daging itu kepada orang ramai. Tempoh tu, kerana dalam tempoh itulah roh itu akan disoal. Dan betapa roh itu, kata Rasulullah, mengharapkan doa daripada orang-orang yang hadir menziarahi di tanah perkuburan. Nabi ajak ketika hari kematian, waktu jenazah dibawa masuk, maka perbanyakkanlah setiap orang daripada kamu. Ni Nabi sebut ke sahabat. Nabi duduk pegang kayu, Nabi duduk cucuk kayu tu di tanah. Nabi kata, ista'idhu billah min azabil qabri. Minta lindung dengan Allah ketika kamu duduk hidup ni daripada siksaan azab kubur. Nabi kata, minta lindung dengan Allah sementara kamu masih hidup daripada siksaan azab kubur. Nabi duduk nampak azab kubur ni boleh dilihat oleh Rasulullah. Nabi dia berjalan, dia boleh tengok dalam kubur. Itu antara mukjizat dia. Waktu dia berjalan tak tidur tu dia boleh tengok. Dalam tidur pun dia pernah dibawa oleh para malaikat pergi ke alam barzakh dan melihat berhadapan. Dalam tidur pun pernah, hak jaga pun dia tengok. Lepas tu bila dia sebut, dia ulang 3 kali. Dia kata minta lindung dengan Allah, minta lindung dengan Allah, minta lindung dengan Allah daripada azab kubur. Minta lindung, minta ampun kepada Allah untuk saudara kamu yang sedang dikebumikan. Fa innahu al-ana yus'al. Nabi kata sekarang dia sedang disoal. Sekarang dia kata sekarang. Waktu itulah zaman tu. Bila sahabat dah masuk apa semua dah lama, Nabi duduk di situ lama dah. Nabi kata sekarang minta kepada sahabat kamu supaya diampunkan oleh Allah. Fa innahu al-ana yus'al. Sekarang malaikat sedang mendatangi dan menyoalnya. Nabi pun ajak baca doa, Allahumma ighfir lahu wa thabbithu 'inda as-su'al. Ya Allah, ampunkanlah hamba Allah ni, duduk di bawah ni. Tetapkanlah ya Allah lidahnya untuk menjawab soalan-soalan sebentar lagi. Tiap-tiap kali pergi tanah perkuburan, mata saya duk perhati apa orang buat. Bukan nak mengumpat, nak kata kita bagus tak, nak tengok masyarakat. Tengok orang apa orang buat. 6 orang duk pegang hisap, 12 orang menyembang, silat-silat duk mengumpat atas kubur tu. Wallahu alam. Ataupun duk berzikir lah kita kata. Menyembang ni telinga kita dengar, tak berzikir pun. Telinga ni dengar ni menyembang. Sampai bila? Dia tanya sampai bila? Oh, sampai lambat malam. Kerja bos tak lepas. Oh, jalan jam. Lah, dia sembang jalan jam sampai bila? Tok Imam duk baca tahlil lepas. Hak duk belakang ni tahlil juga, mata tengok mata. Tengok mata. Allahumma ighfir lahu wa thabbithu 'inda as-su'al. Ajak yang hadir tu bagi tahu, doa, banyakkan doa. Banyakkan doa yang Nabi ajak. Dia kalau yang hadir tu 70-80 orang semua budak-budak mengaji agama apa semua ni, depa ni senang. Kita sebut sekali lah, depa boleh hafal lah, depa sebutlah. Allahumma ighfir lahu wa thabbithu 'inda as-su'al. Bila masuk, no? Nabi kata kamu akan mendengar, duduk di alam barzakh ni, kamu akan mendengar bunyi tapak kaki yang terakhir yang meninggalkan alam barzakh. Dengar. Sebab tu pi tanah perkuburan, Nabi ajak assalamualaikum ya ahlal kubur, antumus sabiqun wa nahnu lahiqun, nahnu insyaallah bikum lahiqun, ghafarallahu lana wa lakum. Doa. Kenapa Nabi suruh bagi salam kepada ahlul kubur? Ulama kata itu antara dalil di setengah keadaan mereka mendengarnya. Itu satu. Dan yang kedua, hadis ni hadis sahih juga, yang Nabi kata kamu mendengar mereka berjalan meninggalkan perkuburan itu, dan ketika itulah ya'tihi malakan, datang 2 orang malaikat, Munkar dan Nakir, azraqan, kedua-dua mata mereka berwarna kebiru-biruan. Kita kata singgah lah situ Ustaz. Dia ni
Aswadan, kedua-dua badannya hitam melekap. Di tangan mereka berdua ada penukul daripada besi. Lalu mereka berdua mendudukkan roh itu. Roh masuk balik dalam jasad di alam barzakh. Roh dikembalikan ke dalam jasad di alam sana. Walaupun kalau kita korek waktu tu, tengok dia duduk macam tu lah. Tapi di alam sana, dia didudukkan. Beri laluan pada azan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dibawa duduk dua malaikat tadi mendudukkan lelaki itu. Fayujlisan ini duduk itu. Bila rentang tu, buat duduk. Nabi kata kemudian lelaki itu akan mula disoal. Soalan yang pertama, man rabbuka? Lalu jawablah lelaki itu berdasarkan amalan yang dia bawa. Kalau amalannya banyak yang saleh, dia akan menjawab dengan jawapan dan lidah yang fasih. Rabbi Allah, Tuhan aku ialah Allah. Soalan ni semua orang tahu, jawapan dia pun semua orang tahu. Tetapi yang menjawab ketika itu bukanlah lidah yang zahir yang kita ada. Yang jawab ketika itu ialah lidah kita berdasarkan amalan yang kita bawa. Habis jawab, selesai, maka selesailah sesi soal jawab. Lalu dibawalah dia bukan ke syurga, akan tetapi ke taman syurga. Raudhatan min riyadil jannah. Bila pergi taman syurga, jumpalah segala sekalian orang yang masuk ke dalam taman syurga. Lalu bersembang-sembanglah mereka. Bertanyalah orang-orang lama yang ada di taman syurga itu akan hal keluarga mereka di dunia. Alam tuan-tuan, barzakh ni dia bukan segi empat, kata duduk tunggu bila nak kiamat tu tengok jam, tengok hari bulan lambat lagi. Tidak. Tetapi dia adalah alam yang luas. Boleh berjalan, boleh sembang, boleh rehat, boleh makan. Subhanallah. Daripada situ Allah akan buka satu jalan yang mana ahli-ahli taman syurga ni sudah boleh melihat tempat tinggal mereka di dalam syurga. Kerana itulah setiap hari di alam barzakh mereka akan berdoa, Rabbi ajil bis-sa'ah, ya Allah, cepatkanlah kiamat, cepatkanlah kiamat. Sebab bila kiamat dia tak rasa sakit mati dah, sebab seorang sekali je. Sakit mati ni seorang sekali saja, dia tak rasa dah sakit mati. Kiamat dia tahu dah tempat duduk dia ialah di dalam syurga. Apabila elok alam barzakh dia, maka senanglah alam-alam selepas itu. Siapa yang sukar alam barzakhnya, maka tersangat sukarlah alam-alam selepas itu. Duduk lah alam barzakh, seronok dah, duduk rehat dah. Dia pun tak kebulung dah nak main ke dunia ni yang susah ini. Di alam barzakh semayang apa tak ada dah, rehat. Rehat, pergi berjalan, pergi tengok keindahan. Dia cantik, alam lah, alam. Bukannya awan berjalan atas awan putih semua. Hak tu cerita kartun. Ni alam yang indah, dengan sungainya, dengan alam. Tapi dia taman syurga, tak masuk dalam ni, baru duduk di depan. Tuan-tuan sebab tak pernah masuk ke taman istana. Tak payah sebutlah istana mana. Kan ada satu sultan tu, taman dia saja kita duduk dalam tu tak apa dah, dengan ayat terjun, dengan dahsyat kan, masuk bawah tanah. Sultan Malaysia lah, bukan di luar. Tu taman sultan, taman syurga. Allahu Akbar. Ada nikmat siap dah, cuma tak masuk syurga lagi. Sebab alam barzakh bukan akhirat, dia di antara dunia dan akhirat, di duduk tengah. Habis baru pergi masuk alam sana, alam akhirat. Orang hak su'ul khatimah pula melihat wajah malaikat maut bengis. Habis tarik nyawa, bagi kat pasukan malaikat azab, semua bengis. Tadi kita sebut dah, tengok saja pun takut dah, tengok saja pun lemah dah tubuh badan. Bila bawa pergi ke langit, malaikat rahmat sebut nama dia. Malaikat yang jaga langit pertama kata, nama dia ni tak ada. Dia ni orang bukan soleh, orang taleh, orang yang banyak buat maksiat, tak layak untuk melepasi langit yang pertama. Siap dah. La tufattahu lahum abwabus sama. Allah sebut dalam Quran, tidak akan dibuka kepada mereka pintu langit.
wala yadkhuluna al-jannah, syurga tak boleh masuk, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyar, kalau sehinggalah seekor unta boleh masuk dalam lubang jarum, baru lepas ni boleh masuk syurga. Maksudnya tak masuk lah. Langit pertama tak lepas dah. Lalu dihumban, dilempar, setelah bukunya diletakkan di satu tempat. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin, buku orang jahat, fujar, diletakkan di satu tempat. Semua duduk tang tu, sekali dengan buku Fir'aun, buku Abu Lahab, semua duduk tang tu. Buku Namruz, satu tempat yang bernama Sijjin. Habis dia. Bila tang langit pertama tu umum buku dia duduk di Sijjin, di saat itulah, bahkan sebelum tu lagi, waktu tarik roh dia, bermulalah kesengsaraan dia. Setiap saat akan sengsara, lebih lama daripada tempoh dia duduk di dunia. Dunia 60 tahun saja. Sebab tu ramai orang bersembang di mahsyar. Bila tanya orang sebelah, kita duduk dunia dulu berapa lama? Ada orang jawab 10 hari. Dia tak sebut 60 tahun, dia tak sebut 70 tahun, dia tak sebut 50 tahun. Dia kata 10 hari macam tu lah. Dia sebut 10 hari, ada yang sebut sehari. Ulama kata sebab dia nisbah dengan panjangnya akhirat. Alam barzakh saja pun ratus tahun. Tak balui sangatlah duk ambil duit orang sebulan 500-600. Tak balui. Boleh makan 12 tahun je. Nak kena siksa 1000 tahun. Belum neraka lagi. Baru barzakh, baru mahsyar. Sebab tu kena cerdik saya dan kita semua. Kena lempak, turun main, masuk, roh dia kembali ke dalam badan dia. Malaikat Munkar dan Nakir turun, bagi dia duduk. Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Dia kata, ni Nabi sebut ni, hadis Sahih Bukhari. La adri, dia kata tak tahu. Lalu dipukul. Yang pemukul itu, kata Nabi, seandainya diletakkan di atas gunung yang besar, lalu hancurlah gunung itu. Badan kita besar mana? Adakah orang besar rumah? Gunung pun hancur, badan kita berkecai, tulang pun tak jumpa. Kemudian kembali jadi belit. Tanya, habis sesi tanya 3 hari ataupun seminggu ataupun 40 hari, khilaf kalangan ulama. Lalu dibawalah dia ke satu lubang daripada lubang api neraka. Bukan neraka lagi, lubang api neraka. Ketika aku tidur, Nabi kata, aku bermimpi dibawa oleh 2 orang malaikat ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ni ada banyak rahsia. Dia bumi Syam. Dia dengan Syria yang paling banyak rahsia sekali. Sebelum kiamat pun penuh dengan rahsia. Nanti di hari akhirat pun kita akan tengok apa rahsia dia. Sangat banyak rahsia. Kalau nak naik ke langit pun mesti ke sana, sebab laluan ada di sana. Laluan had menghubungkan bumi dengan langit ni di sana. Nabi kata aku dibawa ke Baitul Maqdis, Ardul Muqaddasah, tanah yang negara suci. Lalu aku sampai di satu tempat, melihat manusia-manusia yang sedang diazab memegang pisau-pisau yang besar, diletakkan di pipi kanan, ditarik sehingga sampai terbelah pipi kanannya, hatta yablugha qafah, sehingga membelah tengkuknya. Dia sampai sini tarik. Kemudian dia ambil pisau, dia ubah pergi belah kiri, hak belah ni sambung balik. Dia pun tarik, dia sendiri pegang, tarik pergi belah belakang. Lalu Nabi bertanya, siapakah mereka? Kedua-dua malaikat tu tak jawab. Dia berkata, intaliq, jom pergi tempat lain dulu. Sampai tempat yang kedua, semua orang melentang macam tu, engkau duduk sembang. Lepas tu ada seorang lagi berdiri, memegang ketulan batu yang besar. Lalu dihempak ni, hempak pun ni, sedang tu kecai. Fatadahdah al-hajaru, berkecai kepala, berkecai batu. Waktu orang hak berdiri ni, dia ambil balik batu besar, taltaimu, kepala ni Nabi kata bersambung balik. Hak tak sat tu sakit, bukan kata seronok. Sakit lah tadi ni, sakit macam mana kita duk rasa di dunia. Sakit kalau hancur kepala, macam itulah di alam barzakh.
sama jenis sakit, cuma azab tu tak sama. Kalau api dunia dia bakar sekali, api barzakh dia bakar banyak kali ganda. Bila dah gabung balik kepala, hempuk balik, kecai, batu berkecai kepala. Hak kawan ni pergi cari pula batu besar. Nabi tanya siapa? Intaliq. Tak jawab, dia kata jom bergerak. Sampai satu tempat, nama dia Tanur, tempat bakar. Tempat bakar ni besar, atas dia ada tempat keluar asap. Nabi pun sampai. Bila api tu naik marak, Nabi tengok dalam tu laki-laki dan perempuan melambung-lambung sampai hampir terkeluar melalui bulat lubang itu. Nabi kata lubang atas melambung kena bakar. Bila api tu reda, semua jatuh, pok-pok jatuh balik bawah. Duk bakar bawah duk bakar bara tu. Kita duk bakar sate dengan bara tu, punya panas bara tu. Dia naik pula api tu melambung-lambung, lelaki dan perempuan yang kesemuanya telanjang bulat. Nabi tanya siapa? Intaliq. Gerak-gerak Muhammad, ada tempat lain lagi. Sampailah tempat yang terakhir. Bukan terakhir, cerita dia ada lagi lah, saya lah yang terakhirnya kan? Sampai satu tempat sungai darah. Orang yang akan berenang-renang di tengah-tengah sungai darah. Sungai darah. Darah tuan-tuan ambil stimba, jurus tak? Kata ambil stimba jurus, pingsan. Bau tu duduk dalam tu, berenang-renang, tenggelam. Bila nak main, Nabi kata hak ramai ni hak duduk dalam kolam ni, bila nak main dekat, geng hak duduk di atas ni baling getui batu, kena betul mulut terkoyak, berdarah-darah, merambu-rambu, masuk balik dalam sungai, lemas di dalam sungai darah, timbul balik. Tuan-tuan bayang no? Sungai hak putih, hak yang jernih tu pun kalau duduk tenggelam timbul tu pun tak tahan tak? Setiap kali mereka merapati tebing sungai, mereka akan dilontar dengan batu, lalu terbelahlah mulut mereka. Last Nabi pun tanya, tempat apa yang kalian bawa? Tawaftumani al-lailah fa akhbirani an ma ra'ait. Nabi kata malam ni kamu berdua bawa saya, apa yang saya tengok? Yang pertama, malaikat kata lelaki yang memegang pisau itu adalah rajulun kadzab. Mereka-mereka yang kuat menipu, dan tipu itu dibawa sehingga semua orang percaya. Banyak tak zaman hari ni? Terlampaulah banyak. Zaman fitnah, orang duk sebar berita melalui WhatsApp, melalui Facebook ni. Majoriti berita-berita ni selalunya berita-berita yang palsu, berita-berita yang fitnah. Kadang-kadang kalau betul pun dia aib orang. Mudahnya berbuat dosa besar di akhir zaman ini. Sehari manusia bukan lagi melakukan 2-3 dosa besar, tetapi sehari mereka melakukan 600-700 dosa besar dalam masa 1 jam. Lepas Ma'at Hafiz Ittifaqiyah tu terbakar, ada peruntukan kerajaan. Maka tersebarlah satu mesej dana, dana di bawah sultan lah, dana apalah. Mesej ni untuk kamu saja, jangan bagi ke orang lain. Saya dapat. Alhamdulillah, fitnah akhir zaman ni, alhamdulillah, Tuhan tunjuk bila kita amal surah Kahfi, insya-Allah Tuhan akan jaga, betul-betul jaga. Dia main berkata, dia kata boleh dapat siapa yang ada sekian-sekian tahfiz ke sekolah agama ke, ada anak yatim ke, ada apa ni boleh dapat. Tapi syarat nak dapat, bawah sekali kena masuk dulu RM1 dalam akaun sekian-sekian. Lepas tu hantar balik resit, kata dah bagi, dah masukkan ni dalam ni. Lepas tu ikut arahan yang seterusnya. Kadzab, Nabi kata penipu-penipu yang akan banyak, yang mana perkara yang mereka tipu itu akan dibawa, dicanang dan dipercayai oleh orang ramai. Betapa banyaknya pada zaman ini. Sampai SKMM kena buat peraturan dah, kena buat akta dah lah ni. Admin boleh didakwa sebagainya. Terlalu banyak berita tipu. Dan orang lain pula bila dapat berita, tahu ke tak tahu betul ke tak, yang penting dia orang pertama sebar. Mati berapa ramai, betapa ramai hari ni tuan-tuan tengok. Hak umur 20-an, 30-an, umur belah-belah 17, 18, 19, hak Allah tarik umur 40-an ke, dia mati dalam keadaan Facebook dia hidup.
Baru 4 hari lepas sembang dengan kita dalam Facebook, baru 3 hari lepas sembang, baru 2 hari lepas, baru 6 jam tak satu upload gambar ni. Kadang aib orang naik juga. Dia kata nak bagi kesedaran, aib orang boh dalam grup dah. Grup tu sebab yang orang tengok, 1000 orang tengok. Dalam masa 1 jam dia tanggung 1000 dosa besar menyebarkan aib orang. Subhanallah. Inilah zaman kemuncak fitnah semenjak Allah menciptakan alam ini. Ini zaman. Kemudian orang hak duduk dalam rumah api itu terbakar-bakar, itu adalah mereka yang berzina. Dan yang keempat, mereka yang berada di dalam sungai darah itu adalah pemakan riba. Tidak ada rumah hari ini kecuali di dalamnya ada orang yang makan riba ataupun berurusan dengan riba. Balik cek, buat pinjaman dengan bank konvensional, yang beli rumah dengan bank konvensional, yang beli kereta dengan bank konvensional, bukan dengan akad Islam. Semua bermuamalah dengan riba. Puluhan juta orang di Malaysia yang terlibat. Puluhan juta orang. Ni dia hak duk tunggu di alam barzakh. Habis satu sesi kena sesa, masuk pula sesi lain. Habis satu tempat, pergi pula di tempat lain. Dan dia hanya duduk di alam, di lubang neraka saja. Dan saya rasa sekadar dulu malam ni pertemuan kita yang baik daripada Allah SWT, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana illa alladhina amanu wa tawassaw. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una ya Allah, ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Wanfa'na bima 'allamtana ya Allah, manfaatkanlah ilmu yang kau curahkan kepada kami. Wazidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan fi hayatina. Tambahkanlah kepada kami ya Allah ilmu, amal ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Ya Allah, Tuhan kami, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Janganlah matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami ya Allah di dalam majlis yang mulia ini ya Allah, syurga Firdaus, dan juga mendapat keridhaan bersama dengan ahli keluarga kami ya Allah tanpa dihisab dan diadab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.